Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ini bentuk kemuliaan yang pertama, okay? Allah tadi telah memuliakan kita manusia. Dengan apa Allah memuliakan manusia? Yang pertama, yakni Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maksud ayat, kemudian dia menyempurnakan. Tadi kita sudah disempurnakan oleh Allah dengan kejadian yang begitu sempurna, dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaan. Wa nafakha fihi min ruhihi. Allah meniupkan part of His spirit ke dalam badan kita, sehinggalah kita hidup. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis nombor yang keempat, kalau tidak salah, dalam kumpulan hadis Imam Nawawi itu, bahawa setelah manusia ini diciptakan oleh Allah in the womb, ya, dalam rahim ibu kita itu, selama atau ketika berusia 4 bulan, lalu Allah menyatakan pada ayat tadi, meniupkan rohnya kepada fizikal janin itu, sehingga apabila Allah meniupkan rohnya pada badan manusia itu, barulah ada kehidupan, baru dia boleh bernafas, ada nyawa. Itu wa nafakha fihi min ruhihi. Tidak ada makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah dengan rohnya kecuali manusia. Ini satu bentuk kemuliaan. Maka pada diri manusia itu ada fitrah, ya. Ada fitrah itu maknanya bahasa Melayunya, ya, walaupun kurang tepat, yaitu pembawaan semula jadi. Pada diri manusia itu ada pada dirinya elemen memerlukan Tuhan, percaya kepada adanya Tuhan. Kerana itu bahagian daripada Allah Spirit, ya, yang dimasukkan ke dalam badan manusia. Lalu hiduplah manusia, wa nafakha fihi min ruhihi. Dan kedua, kita teruskan ayat tadi, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan dia, yakni Allah, menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan akal fikiran atau hati. Jadi ini elemen yang kedua. Allah memuliakan Bani Adam dengan apa? Diberinya akal. Akal fikiran. Seperti sekarang adik-adik, ya, boleh berfikir. Kita sedang berfikir pagi hari ini. Makhluk yang lain walaupun physically lebih besar dari kita, umpamanya gajah atau lembu, dia tidak boleh berfikir. Dia tidak ada sekolah, tak pernah pergi sekolah, ya, gajah atau lembu. Adakah sekolah rendah gajah misalnya? Tak ada, kan? Sekolah menengah lembu tidak ada. Jadi batu gajah adalah kubu gajah ada. Jadi sekali lagi bahawa manusia itu diberikan oleh Allah akal, sehinggalah kita boleh belajar dan berfikir. Nah, ini adalah elemen kedua. Manusia diciptakan oleh Allah diberikan akal. Dan akal, kalau kita lihat pada badan kita lah, fizikal kita, diletakkan oleh Allah pada apa? Pada atas sekali, di atas kepala, ya, dalam kepala ni. Jadi pada bahagian daripada badan kita, akal tu diletakkan pada bahagian yang paling atas. Itu salah satu menunjukkan bahawa ia sangat mulia. Jadi manusia itu dimuliakan oleh Allah kerana ada akal. Oleh itu apabila manusia gila, pernah tengok adik-adik, ya, orang yang gila, dia tidak ada harganya. Dia dianggap, entah tidak dianggap adanya, seperti itu tidak ada. Itu inilah kemuliaan yang Allah bagi. Lalu akal itu, dia secara insting naluri, akal dia selalu ingin mengetahui sesuatu, selalu berfikir. Dia selalu bergerak untuk mengetahui sesuatu. Oleh itu Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia yang ketiga dengan apa? Memberinya ilmu. Kalau adik-adik rujuk surah yang kedua, ya,
ayat yang ke 31. Tengok di sini muka surat 14. Muka surat 14, tengok sebelah kiri muka suratnya tu. Ni. Buka sebelah kanan surah yang kedua di atas tu ayat 31. Mana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini ayatnya. Dan dia, yakni Allah, mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Okey? Itu dia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. So dengan akal Allah memberi manusia ilmu, kefahaman, memahami sesuatu dan mengerti. Seperti umpamanya adik-adik sekarang pergi ke sekolah. Dari sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan selanjutnya, sebenarnya cikgu itu hanya sebagai orang yang menyampaikan maklumat, information. Tetapi yang menjadikan kita memahami information itu siapa dia? Allah yang sebenarnya. Yang meletakkan ilmu di dalam minda kita, dalam akal kita adalah Allah, bukanlah cikgu. Cikgu hanya menyampaikan maklumat, transformation of ilmu.